Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini dalam episod terbaru dalam Mana Suka Podcast, kita bersama dengan Atirah. Yeah. Atirah datang dari mana, Atirah? Daripada Subang Jaya. Subang Jaya. Dan Atirah actually buat apa sekarang? Sebenarnya, saya perkenalkan diri saya. Saya Atirah. Tapi kalau mungkin kalau di Pahang, orang kenali saya dengan gelaran budak lepih. Budak lepih tu maksudnya budak Kuala Lipis lah. Oh, budak lepih. Sebab orang Kuala Lipis, dia tak akan panggil Kuala Lipis tak. Dia orang akan panggil lepih. Lepih, okey. Jadi sebab gelaran tu timbul sebab saya punya konten tu ada lebih kepada untuk memperkasakan logat negeri Pahang, terutamanya logat daerah saya lah, Kuala Lipis. Jadi daripada situlah. Jadi saya punya dulu rajin lah juga buat dekat YouTube apa semua, tapi sebab komitmen masa, lepas tu agak idea pun kurang. Jadi saya memfokus pada dekat IG, Facebook dengan TikTok untuk buat konten yang menggunakan logat Pahang tapi dalam bentuk sketsa yang komedi lah. Pada saya anggap komedi lah walaupun... So basically niche you more pada komedi? Macam tu, walaupun tak tahulah mungkin hamba tu. Tapi macam tu lah. Okay, jadi aktif sekarang di TikTok lah? Aktif TikTok, Facebook, macam tu. TikTok dan Facebook, okay. So guys, dekat sini saya akan tinggalkan Atirah punya TikTok punya username dan juga Facebook. Nanti sama-sama kita akan pergi ke sana dan kita akan support content creator ataupun content creating daripada Atirah. Okay, so Atirah, as usual, Mana Suka Podcast is more pada kisah-kisah seram. Yep. Okay, kisah-kisah seram. Jadi hari ni berapa banyak kisah yang you nak kongsikan ni? InsyaAllah dalam 4 cerita. 4 cerita. Okay, jom kita dengarkan cerita Atirah yang pertama. Okay, cerita ni first terjadi masa saya Form 4. Masa saya Form 4 ni, waktu tu saya masuk sekolah bersama penuh kot kita panggil, dekat Kuantan tu, dekat area Taman Tas, orang panggil Semsas. Oh, Taman Tas, okey. Alright. Semsas tu, okey. Jadinya dia kisah yang seram ni terjadi, mungkin ada faktor sebab emosi saya waktu tu tak stabil lah, sebab saya masuk situ pun bukan atas kerelaan saya. Sebabnya saya pun tak tahu macam mana saya dapat masuk situ, sebabnya abang sepupu saya yang buat permohonan untuk saya masuk situ sebab lepas pada result PMR saya, tiba-tiba saya dapat satu surat kata saya diterima masuk ke Semsas tu. Saya macam, macam aku ada apply ke? Lepas tu tiba, sebab saya memang, saya tak nampi saya anak tunggal. Jadi memang biasalah. Okey. Saya rapat dengan mak ayah. Sampai saya dah cakap dah dengan mak ayah saya cakap, "Mak, abah, adik takkan nak masuk asrama selagi tak masuk ala kampus." Jadi kita punya mindset tu, kita dah cakap tak nak masuk. Jadi bila kita dimaksud secara paksa, macam tanpa rela lah. Jadi itu yang jadi macam hati tu, emosi tak stabil lah. Tapi waktu tu saya cuba untuk macam, okay, aku dah besar kot. Sebab masalahnya keluarga saya bukan tak tahu. Waktu Form 1 pun saya dah pernah dah kejadian lagi pada asrama. Lagi asrama? Sebabnya saya dapat masuk sekolah rancangan khas lepas UPSR. Okey. Lepas tu saya lagi juga saya tak nak duduk. Jadinya, okey. Tapi waktu tu saya fikir tak apalah, aku dah besar kot, boleh cuba. Semuanya okey, tapi bila masuk kelas, mungkin saya tak boleh catch up pembelajaran tu, sebab kita waktu Form 4 ni, Cik. Waktu Form 4, dia bukan masa Form 1 lepas dapat result terus masuk sekolah yang kita dapat tu. Kita akan masuk dulu sekolah yang kita PMR tu dulu. Mungkin dalam sebulan 2 macam tu kot baru dapat result untuk masuk sekolah yang kita dapat tu. Jadinya saya dah belajar dalam aliran sastra, bahagian ekonomi macam tu. Tiba-tiba beralih kepada aliran sains. Sains, lukisan, kejuruteraan pula tu. Jadi macam kita jadi macam sekabut sikit lah. Nak catch up benda tu, walaupun memanglah dia kata tak apa, boleh belajar slow. Jadi daripada situlah saya jadi macam homesick teruk. Lepas tu macam kemurungan, emosi tak stabil lah. Hampir hari-hari macam menangis sampai datang cikgu kaunseling datang untuk nasihatkan saya apa semua. Tapi tak jalan. Jadi saya ni adalah orang yang mukanya dikenali untuk pergi telefon kat pejabat lah. Most of the days? Hari-hari, sebabnya setiap macam orang kata minta dengan seorang-seorang tu, ada duit cilin tak tukar. Sebab kena bayar kan. Nak call mak ayah, suruh pujuk datang ambil.
Sampailah ada satu hari ni, sebab memang standard sekolah bersama kan, kita akan ada waktu prep malam. Semua student tak dibenarkan untuk duduk dalam asrama, melainkan awak betul-betul tak sihat. Tu pun tak digalakkan sebab kita tahu kat ibadah asrama macam mana. Jadinya waktu tu saya memang tak tahan sangat. Saya nak pergi juga call. Tapi tempat yang saya nak call tu, public phone tu, waktu tu public phone lah, kita tak ada lah handset ni. Public phone tu memang tempat yang sunyi, satu kawasan lorong asrama tu. Memang sunyi lah. Tapi waktu tu saya pergi ajak 2 orang kawan saya. Okey. Mungkin tercetus daripada situlah kejadiannya. Sebab saya menangis sekuatnya kat situ waktu call. Saya cakap dengan mak ayah saya macam, tolonglah ambil lah. Orang tak tahan dah. Orang tak lego kat sini. Saya bukan dibuli ke apa semua. Memang saya tak boleh. Saya tak boleh nak adapt. Kawan-kawan tu pun baik. Saya boleh katakan dia orang sangat layan, macam tak adalah macam aku senior kau junior, tak ada. Tak ada macam tu. Tapi saya yang tak boleh. Jiwa saya tak ada kat situ. Sampai tahap adalah macam mak ayah saya tu bagi respon yang macam, kononnya malam tu decide ni, okey, tak apa, aku kena kuatkan diri. Ini mungkin asbab kau untuk aku stay kat sini kot. So saya cubalah konon nak happy-happykan diri balik. Jadi nak happy-happy diri balik tu, lepas prep kita akan habis, kita ada waktu supper makan malam tu. Makan malam. So nak makan malam ni, saya pun baliklah ke asrama saya, dorm saya lah. Dorm saya atas 4 paling tinggi. Paling atas sekali lah. Yang naik tu saya ingat dalam 3 ke 4 orang macam tu, termasuk saya. Semua geng-geng yang baru masuk ni. Memang asrama semua gelap. So saya nak masuk tu, dalam asrama tu memang standard bilik memang banyak katil, sebab duduk ramai-ramai kan, katil dah berdeka. Katil saya adalah paling dekat dengan tingkap. Okey, katil saya ni tingkap. So dekat tingkap tu kita orang memang tahu memang takkan ada yang boleh. Jadi bila nak masuk tu tengah PAP ni gelap. Tibanya saya macam, apa benda lah kat tingkap tu macam gitu. Lepas tu waktu tu dah masuk ni, dia macam jarak dalam 5 meter kot saya dengan benda tu. Lepas tu saya pun macam, waktu tu saya berpandangan sama sendiri dengan kawan-kawan yang ada tadi tu. Okey. Lepas tu pandang, masing-masing lari. Semua kawan-kawan tu semua lari. Lepas tu, kenapa weh? Semua tanya, kenapa? Kenapa kau lari? Aku lari sebab kau lari. Aduh, kata, tak, sekarang ni korang tahu tak lari sebab apa? Tak, aku nampak kau lari. Kita orang pun lari lah. Pula. Lepas tu, aku macam nampak something kat situ. Korang tak nampak ke? Tapi macam ada seorang tu dia macam, aku rasa macam ya, tapi bukan kot. Macam bayangan kot, spotlight. Lepas tu macam, yelah kot, tak apalah. Zuzah, tak ada apa, okey lah. Masuk tu, waktu tu, dia macam tak boleh nak husnuzon dah, Cip. Sebabnya, ni macam jelas gambaran orang yang macam tingkap. Dia duduk macam ngintang macam tu. Ayolah. Dia macam gemam dulu. dia standard klise lah. Permainan benda-benda ni klise. Tapi dia macam, kita nampak dia macam menyeringai. Putih, figure dia macam putih. Muka dia macam yang bersopak-sopak, yang macam dah ditoreh-toreh tu. Menyeringai. Standard rambut memang panjang lah. Jarang dia pergi cut pendek kan. Jarang lah. Jadinya, nak tunggu apa lagi kat situ? Saya pun lagi lah keluar, tak boleh, aku nampak something. Tapi dia macam sakit tau, bila kita seorang nampak, orang lain tak percaya benda tu. Nampak. Tapi benda tu ada lagi kat situ. Masih lagi benda? Masih lagi. Lepas tu sampai macam, dah start orang dah naik, apa semua, macam tengok saya macam tak terkawal kan. Relax. Tak apa, kau masuk dulu dalam dorm sebelah ni. Dia orang macam tenangkan. Kita macam panik lah, terkejut. Macam first time seumur hidup saya tengok benda tu. Lepas tu macam dekat 15 minit duduk kat dorm sebelah tu. Lepas tu ada seorang ni yang daripada dalam bilik tu dah macam ketua bilik lah. Tak apa weh, tak ada dah benda tu. Jom balik ikut aku. Seolahnya dia tarik saya tu slow. Saya tak adalah nak ikut laju-laju. Kita nak check lagi ada ke tak. Ada lagi, Cik. Masih kat situ? Ada. Dia lagi menyeringai lagi. Meriah menyeringainya. Lepas tu, yang paling saya ingat sekali bila macam tu, weh, korang tak nampak ke benda tu? Serius, tak ada, tidak. Hayalan kau je. Lepas tu yang last kali saya ingat, Mama! Pak pingsan. Aduh. Tapi itu yang tingkap tu, tingkap yang jenis tingkap narko lah. Tingkap narko. Tingkap narko tu dah terbuka lah basically. And dia memang macam mengendap lah lebih kurang.
Betul buat apa tu? Macam tu. Lepas saya tak ingat lah apa jadi. Tahu-tahu saya sedar macam bunyi orang baca Yasin dalam hati. Aku mati dah ke? Baca Yasin. Baca Yasin masalahnya. Sudah aku mati ke? Bangun, lepas tu dengar. Ustazah, Atira dah sedar. Tak mati. Okey lah. Selamat lah. Cik baik. Lepas tu, kiranya malam tu saya tak tidur dalam bilik tu lah. Dia orang bagi tidur dekat bilik akak-akak free pad. Macam tak bagi duduk kat situ lah. Jadinya, sebabkan saya jadi macam tu, cikgu pun call mak saya apa semua. Saya macam terima kasih jugalah dengan kejadian tu. Saya dapat keluar. Senang Sebab demam jugalah, tapi ambil masa yang 2-3 hari jugalah untuk sebab nak proses, nak keluar apa semua kan. Jadi dalam tempoh saya masih ada kat situ tu, yang dalam bilik saya tu, geng-geng ni, dia ada katil dan berdeka yang di tengah tu semua rapat-rapat, semua tidur ramai-ramai tengah-tengah. Saya dia orang letak tidur tengah-tengah. Jadinya, rupanya bila dah lama-lama buka cerita balik, dia orang cerita sebenarnya ada yang nampak. Tapi macam tak nak bagi tahu nampak. Dia orang kata lepas pada orang bawa keluar apa semua tu, semua pakat baca Yasin ramai-ramai lah untuk macam nak redakan benda tu. Hampir tiap malam lah kena bacakan Yasin. Lepas tu rupanya adalah yang terbunyi, wallahualam betul ke tak, tapi ini apa yang dia orang sampaikan, itu sebenarnya salam pengenalan untuk orang baru. So basically yang mana yang budak-budak baru masuk memang akan jumpa benda ni. Tapi dia atas rezeki jugalah kot. Atas rezeki lah. Tapi masa tu Atira memang seorang je lah yang nampak. Budak-budak lain tak nampak. Atau Atira dengan member yang seorang tu kan? Dia macam rasa bayangan nampak. Tapi lepas pada tu saya rasa saya je kot yang betul-betul nampak sebab macam clear. Sebab dia duduk tu sebelah dekat katil saya. Yalah. Dan pernah tak Atira macam tanya ataupun tanya senior-senior ke cikgu-cikgu ke daripada mana asal datang benda tu sebenarnya? Sebabnya kalau ikutkan sekolah okey, masa saya ingat 2-3 hari sebelum nak masuk hari Sabtu sebelum nak masuk kelas, memang masing-masing ni membuka cerita lah, ada kisah-kisahnya daripada cerita sedih, cerita kelakar sampailah adalah cerita mistik-mistik ni. So memang situ memang ada 1 tahun tu dia ada histeria yang besar-besaran. Tahun tu. Jadinya lepas tu dia ada juga cerita yang macam ada style yang benda tu datang macam pergi katil seorang-seorang. Okey. So kalau ada kena katil yang paling last tu macam tak menjawab soalan dia, macam akan kena lah. Itulah saya ingat saya macam tu. Dan memang kalau adalah juga saya banyak baca dalam blog-blog, wallahualam betul ke tak, tapi macam kata ada mitos kata macam dia ada satu pokok besar kat situ yang menjadi punca gangguan sebab bila orang buang pokok kat situ. Macam tu lah. Tapi saya tak pastilah kesahihan ceritanya sebab saya pun baca bukan daripada pengalaman sendiri. Tapi pengalaman sendiri itulah bendanya yang macam agak ekstrim sebab saya pun sampai balik pergi berubat jugalah sebab dia macam kena tempias kot. Berapa lama berubat? Taklah lama sangat. Cuma dia kata macam awak ni kena tempias ni. Sebab lagi satu awak lemah. Awak ada emosi tak stabil kan. Betul-betul. So sebab saya pergi menangis di ruangan yang memang kat situ adalah dia punya hotspot dia. Yang tempat saya cakap tadi tu. Yang tempat tu memang rupanya senior tak benarkan siapa-siapa pergi. Kalau waktu prep ke waktu tak ada orang, jangan pergi kat situ. Pergi yang tempat nak telefon tu? Tempat gelap tu? Sebab saya ingat saya situ je lah yang paling dekat nak pergi. Kita ni tak tahu. Tak fikir dah janji aku dapat call. Itu janji dapat call, dapat nangis. Nangis. Dapatlah habuan dia. Tapi itulah saya kata rezeki saya boleh keluar. Kalau tak boleh keluar. Kalau tidak memang tak adalah. Tak ada. Tapi Atira ni memang jenis orang yang boleh nampak ataupun tidak, ataupun macam ikut nasib. Macam ikut nasib lah senang kata. Kan ada setengah orang kan yang diberi anugerah terbuka, ada sixth sense semua. Saya biarlah tak ada anugerah tu pun tak apa. Okey. Tak apa. Buruk tak masa nampak muka tu? Jarang lah kalau muka dah ditoreh tu lah. Kalau mana tahu muka dia cantik tapi kena toreh sikit kan. Yalah, tapi dia memang figure tu menyeringan dia tu memang sampai sekarang saya tak boleh lupa lah. Macam tu. 2 kali lah saya ingat, lepas tu tak ada dah. Seram cerita ni Tapi selalu macam tu kalau cerita-cerita kalau untuk asrama-asrama ni dia memang kebanyakannya macam tu lah. Dekat dalam door, kena ganggu dekat luar tikap. Tingkap 4 tingkap 4. So basically dekat luar tingkap 4 tu memang tak ada beranda ke apa, memang tak ada lah, kosong je lah luar tu.
Tak ada lah. Kalau kau cicak man pun tak ada je lah. Memang tak boleh nak berdiri Tak lah. boleh, memang tak ada. Sebab tu saya yakin benda tu bukan orang. Macam tu. Okay. Alright. So itu adalah cerita yang pertama daripada Atira. Sebelum kita masukkan cerita yang kedua, saya just nak inform kepada semua penonton-penonton Mana Suka podcast pada malam ni. Atira suka makan cookies? Boleh lah. Tengok jugalah cookie macam mana. Okay. So basically malam ni rancangan kita ni ditaja oleh ni. Wow. Hantu Cookies. Macam-macam flavor dia bagi ni kan. Yang ni red velvet Red velvet. Nampak warna merah, confirm red velvet lah. Dia ada black royal, lepas tu dia ada red velvet, choco chip, ada almond coffee dan sebagainya. Lebih kurang dalam 5 flavor yang dia offer. And dia punya tagline pula, dia kata premium taste. Wow. Premium taste, marhain price. Jadi satu balang ni lebih kurang dalam RM26. Okay. Jadi kepada anda yang ingin memiliki hantu cookies, jadi jangan lupa pergi ke website mereka di www.hantucookies.com dan gunakan promo code untuk the segment AK/the segment untuk anda enjoy 10% diskaun. Terima kasih Hantu Cookies kerana sudi untuk sponsor kami 5 balang untuk malam ni, insya-Allah. Atira, jom kita dengarkan cerita Atira yang kedua. Yang kedua ni, sebab saya punya penceritaan daripada ada flow lah. Flow yang tu waktu sekolah menengah. Yang cerita ni adalah saya masa diploma. Okay. Kalau ikutkan diploma saya ni, banyak kisah tapi saya cari yang betul-betul saya rasa ekstrim lah untuk saya. Yang kejadian yang masa diploma ni, saya waktu tu belajar dekat Uniza. Uniza ni mana? Terengganu. Gombadak tu. Saya waktu tu diploma tu saya join dalam kelab uniform askar wataniah. Jadi biasalah kalau kena call malam-malam perjumpaan yang random tu, itu biasa. Jadi waktu tu malam tu kita orang dapat notis yang malam ni kita ada perjumpaan lah. Perjumpaan dalam pukul 10 malam lah kot. Saya masuk tu ada dengan kawan rapat saya lah. Kawan rapat tu daripada sekampung, sekolah sampai duduk U. Sampai jadi roommate lah. Tapi waktu tu saya tak jadi roommate lagi sebab waktu tu first year. Jadi saya akan kalau nak pergi dengan dia. Cumanya dia blok A, saya blok D. Jadi waktu tu kejadian ni berlaku dekat blok dia lah. Dia macam penampakan. Jadi waktu tu sebab dia kata dah kalau nanti nak pergi bagi tahu lah Roger lah lawang daripada bawah. Dia tingkat 5 atas tu. Okey. Jadinya saya ni dah siap-siap sampai dekat bawah blok dia tu. Saya ni nak panggil dia lah. Saya panggil lah, "Ida, dah siap dah ke?" Dah. Nak jap lagi nak turun ni." Okey. Jadi ni dekat tingkap dia. So ni tepi ni macam koridor biasalah, tempat koridor lah kan yang orang boleh lepak macam tu kan. Jadi bila saya terpaling dekat koridor tu, saya nampak something yang macam mana macam orang tu yang berpakaian penuh dengan tanah. Masa duduk macam gitu je. Rasa? Ini pukul apa masa tu? 10 lebih lah. Malam. Tapi masalahnya cik waktu tu tak adalah sunyi, meriah je bilik ni, duduk uha-uha. Tapi masalah kat situ je lah. Memang benda tu je ada. Waktu tu macam fikir, siapa dia pula ni bersukan sampai tak mandi ni kan, tak hati ni kan. Lepas tu, kan kita kalau benda tu, kita akan rasa something seriau tu kan. Bila pertama, saya tengok first, macam, pahal je ni. Lepas tu kali kedua, ada lagi. Kali kedua tu rasa macam, macam benda tak kena ni. Lama tu duduk macam tu tak lenguh kan. Lepas tu yang member ni tak siap-siap lagi. Lepas tu saya nampak dah yang geng yang lain ni turun gelak-gelak. Lepas tu cakap, ada orang tak kat atas tu? Sambil gelak-gelak ni dia orang ni. Tak ada lah. Saya tengok ada lagi. Tak ada. Gelak-gelak. Kita ni takut. Lepas tu kau duk gelak-gelak macam tu. Dia macam, faham tak? Macam menggalakkan lagi dengan environment tu kan. Memang ada. Sampai kawan saya turun pun memang ada kat situ. Dia duduk macam tu lah. Gitu lah tu. Kata kalau orang takkan duduk lah macam tu. Dia macam gini lah. Berpakaian penuh dengan tanah. Penuh. Memang kotor lah. Lama. Sampai tahap saya dah kawan turun tu, saya macam cucuri lah nak toleh. Ada lagi duduk kat situ. Jadinya malam tu memang saya senyap lah. Dia senyap waktu tu dia macam terfikir benda yang aku tengok tau. Benda apa dia macam berbelah bagi lah.
orang ke, bukan ke, Hmm. macam tu. Tapi seriau tu ada. Hmm. Macam tu lah. Yang ni dia just nampak je, tapi nak berbanding seram dia tu sebenarnya yang ni lagi seram. Mungkin sebab jarak dia tu macam mana Yang ni lagi macam nampak the whole dia. Yang Basically the whole physical lah, memang nampak lah. Yang tu dia macam gitu je kan. Ni nampak whole dia macam tu. Dia lepas tu macam rasa dekat lah walaupun tingkat 5 atas. Tapi kita nampak keseluruhan dia tu. Kita boleh kaji satu persatu apa ada kat dia tu kan. Tu yang saya rasa macam seram lah. Masa Atira nampak tu, tahu tak dia macam lelaki ke, perempuan ke? Macam mana? Fizikal dia tu nampak macam ke arah lelaki lah. Budak? Tak. Orang Dewasa. tua, orang tua. Tua. Tapi dewasa lah. Dewasa. Fizikal orang dewasa. Cumanya muka tak nampak lah sebab dia macam gitu je. Macam tu. Nak kata rambut panjang ke, tak perasan lah. Tapi fizikal memang macam lelaki dewasa. Tapi dia nampak sekali tu je lah. Sekali tu je lah. Tapi kat situ memang kerap. Orang kata macam jumpa benda. Tapi itulah. Tak ada saya tu jumpa. Tapi dia tak ada macam mengganggu malam tu. Lepas you guys balik daripada mana-mana keluar mana-mana. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Tak ada. So masa balik tu benda tu dah tak ada lah kat situ. Masa balik tu tak ada. Tapi saya tetap tak nak pandang. Semua saya cakap, weh. Ada orang tak? Tak ada. Okey lah, naik lah. Dia macam pelik lah. Kenapa tak nak, macam tak bercakap. Kenapa tak nak pandang? Okey tak naik? Okey. Saya tak nak takutkan dia. Sebab dia akan lalu kat situ. Sebab dia depan Yelah. dia kan. Akan lalu kat situ. Jadi kalau buatnya, kalau saya cakap, tiba memang dia nampak, tak sakit. Betul. Sakit juga tu. Sakit lah. Dah apa bunyi kucing-kucing tadi ni? Ni apa? Ke berat sangat ni? Okey. So itu cerita Atira yang kedua Cerita dia yang pendek cerita yang kedua ni dia macam very simple. Simple lah. Simple. Tapi pelik juga sebab dia badan penuh tanah kot. Dia bukan macam hantu bungkus ke apa kan. Dia just manusia biasa tapi dia penuh tanah. Nak kata hantu kubur pun. Hantu kubur Hantu kubur saya pun tak tahulah figure dia. Tak tahu lah. Tapi memang kita akan rasa pelik. Possible lah macam aktiviti apa bertanah ni. Kan? Kok dia bawa balik pada gali kubur? Risau. Kan? Risau. Tak, saya rasa macam bukan yang normal lah pada saya lah. Mungkin pada orang. Yalah betul juga. Dia memang tak normal lah sebabkan dia pandang ke bawah aja. Dia tak ada macam tak ada macam nak angkat kepala ke, nak tegur-tegur, tak ada. Tak bergerak. Dia memang statik dengan keadaan tu sampai sudah. Lama saya tunggu kawan saya tu. Biasalah janji Melayu kan. Macam saya tadi pun. Pukul 9, 9.30 sampai. Betul lah tu. Betul. Aku tak cakap, dia cakap kita set pukul 9, dia sampai 9.30 biasa. Tu maknanya saya tunggu kat bawah tu dalam 20 minit. Tu bayang 20 minit duduk kat situ. Saya jadi macam waktu tu jadi macam campur macam nak marah sebab ni yang kawan yang galak-galak tadi dia balik gelak-gelak. Kita tak nak lah. Yalah. Dia selalu macam tu lah bila orang kata macam kita terlalu happy kan. Bila macam galak sangat, terlalu galak kan. Gelak memang benda-benda ni suka lah. Dah lah lepas tu saya punya perjumpaan tu dalam tempat gelak lagi. Itu yang jadi macam aduh. Tapi mujur lah tak adalah apa gangguan yang... Suka jumpa kat tempat gelap. Tak faham. Cakap jawab telefon pun dekat tempat gelap. Jumpa member-member. Dia tak adalah gelap sangat cik. Adalah cahaya tapi dia tak seterang yang biasa gitu. Okey. Alright. Okey, jom kita dengarkan cerita Atira yang seterusnya. Okey, cerita yang sebenarnya pun berlaku dekat Uniza juga. Bukan Uniza juga. Okey, yang ni saya dikejar lah. Alamak, kena kejar. Dikejar. Yang ni memang saya rasa pengalaman yang saya takkan lupa sampai mati lah. Dan kawan saya yang Ida tu lah. Yang Ida tu. Okey, biasa cik zaman belajar kalau lapar tengah-tengah malam ni. Itu biasa. Fly lah. Tapi sebab okey, kalau Uniza ni, kalau orang tahu depan Uniza ni dia ada McD zaman tu boleh lagi. Zaman tu saya cakap dulu. Zaman tu boleh lagi. Okey. So ada McD. So McD je waktu tu yang ada 24 hours kan. So kita boleh pergi. Okeylah. Bayanglah keluar pukul 12 malam. Jangan ikut tau perangai macam ni. Tapi lapar. Jadi 12 malam tu keluar. Jadi biasa bila lepak sedar-sedar, weh, pukul 3 pagi ni. Macam mana nak balik Esok tu dah lah nak keluar ada hal lah juga. Nak keluar pagi. Lepas tu sebabnya kami boleh je cik nak ikut jalan depan tu. Tapi jauh nak lalu depan guard tu macam aduh. Biasa guard akan tengok atas bawah. Jarang guard tegur tapi macam tak selesa lah. Dah lah perempuan. Keluar malam-malam. Jadi kita mesti akan cari jalan shortcut. Tapi jalan shortcut dia ni
memang agak creepy sebab dia hutan. Macam taklah hutan, dia macam gelap. Gelap lagi. Gelap lagi. Standard. Okey. Gelap lagi. Lepas tu dia macam banyak semak samuk, jadi memang tak spot anjing dia. Okey. Datang pada mana? Okey, tapi sebabnya fikir tak apa, kita dua ni, saya awak acah-acah berani. Boleh kita balik pukul 3 pagi. Alah, awal lagi tak ada hal. Okey, nak lalu tu. So ni awak dengan Ida lah ni. Ida ni. Okey. Waktu nak balik itu, depan McD ni kita akan lalu Masjid Uniza. Okey. Dalam tu, pintu pagar besar tu adalah Masjid Uniza dan sebelah ni dia ada poliklinik Uniza tu sendiri. Okey. Okey, dua ni di tengah-tengah ni lah laluan dia. Dia ada satu macam pagar kecil. Okey, dekat pagar kecil ni pula dia ada satu pokok besar. Okey. Pokok, okey. Nak lalu ni, dia sebenarnya cik dekat area tu, kalau hari siang, cantik je tempat. Dia macam taman, mini taman lah. Macam ada jambatan, boleh nak healing. Tapi bila malam dia memang totally gelap. Gelap. Memang lampu jalan je lah ada dekat jambatan tu. Okey. Waktu tu jalan sampai dekat bawah pokok tu, yang pokok saya kata pokok besar tadi tu, sampai kat situ. Saya ni agak jenis cakap tak fikir. Macam lepas juga Jenis kononnya macam nak bagi tak nak sunyi sebab waktu tu jalan tu macam senyap je, tak bercakap dah lah. Jalan dua orang kan. Tiba sedang elok lalu kat situ, dengar bunyi ayam berkokok. Waktu tu lah. Okey. Tapi kan apa-apa saya ni macam random lah cakap macam, ayam siapa pula kokok pagi-pagi buta ni. Tapi kawan saya ni senyap je. Saya ni sambil gelak-gelak lah. Rajin no awal alamnya. Lepas tu jalan tak fikir jalan. Sampai jalan tu naik jambatan. Dia kata jambatan tu pendek je. Tapi jambatan yang macam gitu. Turun tu bila kita turun, on the spot kita akan duduk bawah lampu jalan tu. Okey. Lampu jalan tu je yang akan menampakkan keadaan sekeliling sikit. Kalau tak ada memang totally gelap. Okey. Sedang elok sampai, pop lampu padam. Aduh. Gelap. Tak nampak apa. Macam cerita. Ni memang betul-betul macam klise, macam jalan cerita seram lah. Tapi itulah yang terjadi. Ini real punya. Jadi yang sampai tu, anjing tu pun buat juga dia punya part dia. Bunyi lolong panjang lah. Tak relax anjing ni. Panjang lah bunyi dia. Memang bunyi lah anjing tu macam angin kuat. Memang movie betul kan? Angin kuat datang. Aduh. Lepas tu dia macam panik jugalah. Agak panik sebab kita dua orang. Ada lampu tapi lampu dekat blok sama tapi jauh lah, agak jauh. So kita tak nampak kat depan tu ada apa. Waktu tu fikir seram dengan keadaan tu, dengan seram kalau nak lalu ni kita akan berhadapan dengan anjing liar ni. Macam tu. Memang banyak malam tu. Anjing ni memang banyak daripada biasa. Sudah. Lepas tu kita orang ni pasang lampu pun. Lepas tu terfikir macam mana Aida, kita ni nak terus ke nak pergi balik duduk kat Medi tu sampai subuh. Lepas tu fikir, okey lah kita duduk kat media. Sebab jauh, memang jauh ni nak jalan tu. Nak menghadap jalan tu kan. Okey lah. Dengan keadaan yang macam dah rasa takut ni. Sebab ni angin kuat, memang something tak kena lah waktu tu. Jalan tu memang berpandukan lampu pun yang sama-sama dah lah. Bateri nak habis ni. Sedang elok turun je daripada jambatan tu, pop lampu tu menyala balik. Dia macam ada orang buka switch. Lepas tu anjing makin kuat lagi. Angin makin kuat lagi. Angin dia tu tak relax sampai memang ada daun-daun kering tu. Okey. Nampak? Lepas tu saya ni dengan Ida ni sama-sama pandang macam bagi signal untuk mempercepatkan jalan lah. Jadi bila nak mempercepatkan jalan tu, kita walaupun kita tak pandang ke apa, tapi kita tahu kalau ada macam movement dekat kita ke apa-apa ke kan. So waktu tu, kita orang dapat rasakan ada something yang follow sekali. Betul banget di atas. Aduh. Walaupun cerita tu lama, tapi seriau tu ada lagi lah. Rasa. Dia macam ikutlah pergerakan tu. Lepas waktu ni macam memang jalan laju lah. Kita cuba tak nak nampakkan macam kita tahu dah macam ada something. Tapi tak boleh nak kontrol lah. Kita ketakutan kan. Tapi jalan laju sampai yang saya cakap dekat pokok tu. Pokok besar tu. Pokok besar yang kan, dekat tu. Pokok besar tu memang dekat pintu pokok sini. Okey. Sedang elok sampai situ, pokok tu berkocak. Macam dia macam pergi landing kat situ. Memang bergerak. Apa lagi saya tak pernah laju-laju lari ni. Saya rasa menang saya kalau masuk maraton. Rasa nyambik memanglah kalah rasanya. Lari tu, kawan saya yang lari laju tu,
Jauh saya tinggal, takut punya pasal. Tapi kita orang tak pergi McD, cik. Dah? Pergi masjid. Hmm. Fikir, tu je yang terbaik kan. Lari tu memang tak pandang dah. Duk fikir, lari dah, lari. Lari tu memang slipper, kasut tak tahu melayang kat mana. Tinggal lah semua tu. Memang masuk-masuk tu kena cabut lah. Ingat lagi nak cabut tu. Masuk tu, kita orang pun duduk dalam kawasan tempat letak-letak kain telekung tu. Ketakutan sangat ni, berdebar ni. Dah lah dekat atas tu, cik. Dia macam boleh nampak. Macam lut sinar. Boleh nampak keadaan atas tu kan. Yep. Tak tengok. Masuk dalam tu dekat dia termengah-mengah. Baring tu memang terus tutup mata tu. Berpelukan sampai pukul 8 pagi. Duduk dalam masjid, tak sedar subuh. Mengaku pula. Tak ada orang kejut pula tu. Kan? Azan subuh memang tak dengar lah. Tak tahu pukul 8 pagi dengan orang kawat. Sebab dia dekat dengan kepala kawat. I see. Kata, ada orang kawat ni pukul Jadi malam tu fly tak ada pergi McD lah. Memang tak pergi lah. Yang saya kata macam nak pusing balik pergi McD tak jadi. Tak jadi. Saya rasa yang tu tempat paling selamat kot. Yalah. Memang. Saya memang mindset kata aku tak nak pandang atas. Kita tak tahu kan. Takutnya tiba sengih situ. Siapa dia kalau kita pensan kan. Esok tu kita orang accident. Accident apa kereta? Aduh. Saya masa tu sepatah kritikal juga. Masa tu? Sepatah kritikal? Accident langgar apa? Saya langgar kereta. Siapa yang bawa? Awak? Langgar kereta? Saya sepatah kritikal. Sebabnya saya punya kepala tu terhantuk kat cermin depan. Cermin tu pecah, kepala tak pecah. Cumanya tulang leher saya ni teralih. So saya pakailah benda bengkak tu sampai 6 bulan. Benda khas tu lah. Tapi adalah efek. Bila sekarang ni dah lama-lama tu dah meningkat usia lah orang kata. Dia adalah macam saya ada problem macam tulang belakang. Mudah sakit saraf. Dia ada efek lah. I see. Dapatlah merasa jadi Robocop sekejap. Robocop lah. Pergi kelas macam tu je. Waktu tu lah orang rajin nak panggil-panggil dia. Nak pusing kena pusing semua. Yelah. Dia tak boleh pusing kan. Boleh cik pakai benda tu. Tapi Atira rasa benda tu ada kena-mengena you punya accident dengan benda yang kejar tu? Tak tahulah cik. Tapi kita orang selalu kalau bercerita balik, kawan saya kata, kau sebab badan dia tua kita accident. Accident dengan dia sekali. Accident dengan Sida tu? Tapi Sida tu okey? Dia terseliwak lah kaki. Yang kelakarnya, waktu sebelum accident tu saya cakap, kau pakai seatbelt tau. Bahaya ni kalau apa-apa jadi. Rupa saya yang tak pakai. Tu yang tercampak tu. La ilaha illallah. Awak yang drive lah? Kereta lost? Total loss pula. Total loss lah. Ini tahun bila ni? Ini tahun 2016. Ingat saya bulan 10 kot macam tu. Tak lama 2016? Kecoh kat lah 1 EU tu. Sebab saya punya accident tu. So lama lah pakai benda ni? 6 bulan. Tu pun saya curi-curi kat kejap tanggal. Tak selesa cik. Nak mandi rasa macam belengas je. Of course lah. Dah berpeluh kan. Tapi itulah siapa suruh cari penyakit kan. Lepas tu macam yang Ida ni memang kalau saya ajak, tak reti serik lagi ni. Jom kita pergi makan. Tak nak. Dia tak nak lah. Dia memang macam agak serik lah. Kalau nak pergi dia kata tapau. Ataupun order lah. Benda-benda rider. Dia macam runner. Kita panggil runner. Order runner je lah. Tak payah keluar. Dah serik lah. Yang ni tak reti serik. Nak juga fly? Nak lagi. Tapi ni bila fikir balik, tak sanggup cik. Sebab dia rasa dia punya kejap. Walaupun kita tak tengok. Tapi dapat rasa lah vibe dia Dia datang. Vibe? Memang kita tahu. Memang ada benda kat atas tu. Tapi saya pilih untuk tak tengok lah. Kalau tengok tak tahulah. Jadinya. Benda apa yang kejar tu Allah Alam tak tahulah. Tak tahu. Macam bila cerita-cerita balik tu. Ada kisah kenapa kawan saya Ida tu tak berbunyi bila saya cakap pasal ayam kokok tu. Sebab dia kata, dia kata sebenarnya aku tak bunyi tu sebab aku rasa something tak kena dah. Sebab nenek akulah, dia kata nenek akulah. Orang tua pun selalu cakap kalau anda kata ada bunyi ayam berkokok sebelum subuh, Cik Lang. Petanda Cik Lang. Allah Alam yang ni. Ini apa yang dia beritahu. Jadi mungkin yang kita orang boleh simpulkan Cik Lang tu lah. Mungkin lah. Mungkin lah. Guys, macam mana? Apa pendapat korang tentang cerita yang nombor 3 ni? Sama ada ayam berkokok sebelum subuh ni adakah orang kata kedatangan Cik Lang untuk mengganggu? Wallahualam kita tak tahu. Wallahualam. Okey, itu cerita Atira yang ketiga. Cerita yang ketiga, basically Atira ni jenis budak-budak nakal. Budak-budak nakal zaman asrama lah fly sana sini kan. Boleh tahan dia ni Okey. Alright, jom kita dengarkan cerita Atira yang seterusnya. Okey. Cerita ni pendek je cik.
Ni waktu saya masa dekat, ni waktu saya degree lah, waktu dekat UUM, kat Kedah, Sintok. Okey. Sintok. Kan standard lah, Sintok kan memang banyak cerita dia. Tapi mungkin sebab kat Sintok ni tak banyak sangat kisah sebab kami ni masuk-masuk waktu tu sempat 1 semester setengah je. Lepas tu kan COVID. Jadi dihalau untuk balik. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman tu tak banyak lah. Tak banyak. Cuma yang saya ingat tu waktu tu kejadian saya masa degree memang saya aktif dalam kelab Anak Pahang. Anak Pahang, negeri Anak Pahang tu. Jadi perjumpaan malam-malam. Saya dalam batch kelab tu, dalam grup tu, saya lah yang duduk Bukit Kaci. Bukit Kaci kan kat luar. Yes. Jadi macam dia memang ada bas cik untuk pergi mana-mana tu, dia ada bas UM tu, tapi dia ada limit masa dia. Sampai pukul 11 ke 12 malam macam tu lah. Jadi waktu yang bila dah habis perjumpaan tu memang bas dah tak ada. Lepas tu fikir kalau nak ambil Grab ke nak ambil sapu ke, risau lah kita seorang perempuan ni. Aku tak ada gang ni, macam mana kan. Tiba adalah kawan yang kelab ni sekali ni ajak naik sebab dia kenal ada seorang ni kelab. Dia kelab lain tapi waktu tu kita ada perjumpaan sekali. Okey. Saya ingat dia kelab fotografi. Kami kelab Pahang, ada joint venture something lah. Jadi waktu tu dia lah yang macam offer macam kau balik Kaci kan, seorang kan, amai lah, bahaya ni malam-malam. So waktu tu saya fikir memang saya seorang tu waktu tu cik, tak apa lah, boleh lah balik lah. Jadinya yang ajak tu lelaki, yang kawan ni lelaki jugalah. Tapi memang waktu tu saya fikir kalau aku nak buat, nak fikir, nak jaga kena balik dengan orang perempuan, masalah tak ada orang perempuan dekat situ. Daripada aku tak balik, aku duduk kat situ, baik aku balik. Tak apalah, balik. Saya terima kasih sebab dia ajak apa semua tu. Tapi mungkinlah saya kot orang lain mungkin okey. Saya kurang selesa cara, sebab kita baru kenal. Cara dia macam untuk beramal mesra dengan kita tu dengan cara yang macam kita kurang selesa. Macam yang jenis-jenis acah-acah poyo lah. Macam kau semua macam gup-gup lah. Macam tu kan. So, kita ni penat. Nak layan lagi kau punya sembang-sembang ni. Kiranya macam dia boleh buat tu, dia boleh ni. Kalau gitu saya boleh cakap. Dia yang terpaling best lah. Kalau gitu, kalau main dengan Elio ni cik, semua orang boleh cakap. Saya boleh cakap. Aku boleh jadi transformer je lagi. Saya boleh cakap. Tapi ni, dia jangan cakap. Kau kena buktikan. Tu yang malas tu. Aku penat ni nak layan lagi. Tak tahulah. Ada kata tu, dia nak take kau tu, tak ada masa aku nak take kan. Tapi tak kena cara. Jadinya yang belakang ni 3 orang ni duk layan lah sebab mungkin dia orang nak bodek lah. Dia orang yang ejah nak minta tumpang. Tak malu betul. Saya ni dulu mati-mati kan. Dia ke offer. Taklah, kita orang je. Baru-baru kenal kita orang ejah nak tumpang. Perangai. Jadinya waktu tu sebab saya dah macam malas nak layan lah. Jadi macam lantaklah aku nak cerita apa yang belakang ni rancak duk layan lagi, okey lah. So basically orang tahulah kalau jalan Sintok ni memang jalan yang memang hutan memang gelap kawasan tu. Dia tak ada apa, dia macam rumah apa selang 2-3 buah rumah. Lepas pada 2-3 buah rumah tu memang hutan, sampailah baru sampai dekat Sempang Bukit Kaci tu. Itu memang basically memang hutan. Memang tak ada apa lah, memang bahayalah kalau seorang-seorang ni. Jadi waktu tu cik, sedang elok waktu saya macam dah malas dah nak pandang belah sini kan. Memang dengar dia bercakap, saya pandanglah keluar tingkap macam ni kan. Macam nanti Allah lambatnya nak sampai. Jadi sedang elok saya pandang tu, saya macam nampak daripada jarak jauh sikit dah macam benda apa duduk kat tepi jalan tu. Dia macam figure dia macam orang yang duduk macam gitu. Duduk dekat bahu jalan? Ya betul. Okey. Jalan tu kan. Macam tapi besar tu. Besar macam, tapi kita macam tak adalah fikir meremang ke apa, macam tak nampak lagi. Lepas tu tiba-tiba elok sampai tu dia melintas terbang. Benda yang tengah duduk tu besar. Dia macam nak kata macam mana macam gaya helang ada tapi dia besar. Tapi figure dia tu macam ni, ada mobil orang putih tu, Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Figure dia tu kan. Besar lah. Muka dia pun lebih kurang macam gitu. Yang figure macam tu. Tapi dia terbang lah. Vibe-vibe macam tu. Macam dalam hati aku menyesalnya aku pandang luar.
Dan saya berdendam sampai hari ni. Dia kata sebabkan dia, aku tak pandai luar. Tak sebabkan dia mencipta poyo ni. Tak adalah pandang luar. Kalau aku tak pandai luar, aku tak nampak dia. Tapi masa tu Atira seorang je lah nampak? Lah yang belakang ni rancak duk layan yang tu. Oh, ya tak ya juga. Tapi saya memang tak cerita kat siapa-siapa lah. Yang ni memang saya tak cerita kat dia orang. Semua malas lah sebab macam kita waktu tu pada malam kan. Jadi fikir saya berharap jangan benda tu mengikut je lah. Sebab kita balik malam-malam kan. Biasa lah. Masuk bilik tu apa semua tu. Mandi lah. Mandi risau je. Tapi saya tak tahulah daripada kisah tu dia ada efek tak sebab malam tu. Jadi macam sebelum nak tidur tu, saya dengar macam ada orang panggil nama saya. Tapi macam pelik lah sebab waktu tu bila panggil, sebab saya tahu waktu tu bukan waktu orang yang dah berjaga lagi lah. Sebab saya memang duduk atas bawah waktu first year tu, atas bawah tu. Jadinya saya tahu kalau macam hari siang apa semua ni, kawan-kawan rapat saya ni memang geng-geng yang suka datang mengacau dekat tingkat. Tidak. Jadinya, tapi waktu tu saya tak rasa dia orang. Dan saya pun confirm dah, weh, korang kat mana? Seorang tidur ni. Seorang lagi, weh, kita orang study ni. Siap tunjuk lagi video call tengah study apa semua. Okey lah. Lepas tu, dengar lah. Bila tanya roommate, saya macam panggil lah roommate. Waktu tu dia tak tidur lagi kan. Ami, dengar tak? Dengar apa? Orang balik kan. Dengar apa? Duduk sini. Takutlah tegak dia tak dengar. Duduk kat katil saya. Bunyi cengkerik kot. Tak apalah. Saya pun macam tak apalah. Amni nak tidur ni. Okey lah. Soalnya tak cengkerik, takkan cengkerik panggil nama Atira. Lepas tu, tak sedap hati dia dah tidur dah ni. Kita dengar lagi ni. Lepas tu, memang dia bunyi macam vibe-vibe. Tidak. Alamak. Panggil bisik-bisik ni, aku malas ni. Itu yang malas tu nak cakap je jelas. Kita dah sound trouble sikit. Nak panggil kuat-kuat. Acah-acah, jangan. Maksudnya, dia panggil lah dia macam tu lah. Dia macam saya. Tidak. Macam gitulah. Lama lah sampai kita tak selesa. Kita tahu dah macam, saya ni bukan orang berani, cik. Penakut. Jadi bila macam tu, memang kita akan jadi macam ketakutan lah. Aduh, nak call siapa ni lah. Nak suruh teman apa semua. Aduh, sudah. Nak call waktu tu, tunang, tak tunang lagi lah. Kenal-kenal ala ada hal pula. Tak boleh pula perjumpaan lah. Malam-malam buta ni kau nak perjumpaan ni. Aduh, okey lah. Lepas tu, dia pun, ni pasang je ayat-ayat Quran kat telinga. Kita ni fikirkan pasang benda dekat phone lama-lama kan terbakar telinga aku kan. Tak padan ni. Tapi sebab ketakutan sangat, memang non-stop sampai saya terlelap dengan sendiri je. Benda tu still berbunyi lah. Tapi kejadian tu setakat tu je lah kot. Setakat tu saya tak ada dengar apa-apa dah lepas pada tu. Cumanya rasa tak selesa dah kan bila kita Yelah. dia panggil. Lepas tu macam saya cakap, dia sakit hati bila orang lain tak dengar. Aku je yang dengar. Dia tak boleh nak share. Rasa takut nanti kan kalau share kan takut orang kata macam dia ni kepala otak kau betul ke tak betul kan? Macam something ni. Tapi sakit lah bila kita tak nak share benda tu dengan orang lain kan. Betul. Benda tu duduk panggil. Esok aku kelas ni. Okey, tapi yang masa Atira nampak benda tu dekat tepi bahu jalan tu. Okey. Dia berpakaian yang macam mana? Berpakaian macam manusia ataupun dia berpakaian pelik? Macam baju hitam semua ke ataupun baju putih semua ke? Kalau Atira ingat lah. Yang saya ingat tu yang saya kata tu, cik, macam gambar jeepers slippers lah pakaian dia tu macam sama macam tu lah. Lebih kurang tu. Cuma ni dia macam ada macam berkepak. Sebab tu dia macam boleh terbang. So mula-mula dia duduk macam tu. Macam tu, macam. Lepas tu tiba-tiba sedang elok lalu. Dia terus terbang tu. Kalau ikutkan saya rasa macam tutup depan kereta, tapi sebelah ni macam relax je, still lagi racak dengan cerita-cerita gebang dia tu. Apa semua kan, pupang kau ni tak nampak ke benda tu kan? Masih kontak lagi tak dengan budak-budak ni? Yang geng tu ni lah. Masih kontak lah? Yang driver tu tak lah? Saya tak boleh lah, cik. Saya tak boleh agak turn off lah yang jenis macam. Dia macam ni lah. Pendapat saya lah. Kalau betul kau bagus, kau tak payah cerita, orang akan nampak kau bagus. Betul. Kau cerita, macam saya cakap, kalau nak cerita saya boleh cakap, aku boleh jadi transformer lah ni. Nak tengok. Macam tu saya boleh cakap, tapi malah nak layan. Kan. Okey, kepada kawan-kawan Atira yang duduk dekat belakang tu, mungkin boleh pesan lah dekat driver tu. Supaya jangan, orang kata, jangan meng-upkan diri sangat kan. Kantor ni, memang kantor ni. Saya silap DM ni, so kutuk aku
Okey Atira, terima kasih sangat-sangat kerana sudi untuk bersama dengan Mana Suka Podcast. Awak tak minum air kita Saya rancak sangat minum dulu sebenarnya kan. Okay, so basically ini adalah season yang kedua. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada Atira kerana sudi untuk sampai dekat teratak kita orang yang tak berapa ni kan, untuk berkongsikan kisah dengan kita. Jadi Atira, sebelum kita tamatkan kita punya podcast malam ni, Atira ada apa-apa pesanan tak untuk followers TikTok Atira yang ada sekarang ni? Mungkin boleh share dengan orang apa yang Atira nak pesan. First kali saya nak cakap terima kasih kepada Cik and semua tim The Segment yang kerana sudi jemput saya pada Mana Suka Podcast. Selalu tengok kat YouTube ni. Tengok dekat live dekat pejabat ni pagi sekarang ni depan-depan ni macam wow, dia nampak kat tadi. Tapi saya terima kasih sebab diberi peluang untuk berkongsi kisah saya yang mungkin tak seberapa lah. Tapi pada saya itulah yang paling ekstrim yang pernah saya kena. Dan ucapan saya yang mana daripada cerita-cerita saya tadi tu, kalau ada benda yang macam kurang elok ke, kurang baik ke, saya minta maaf dan jangan ikut. Daripada cerita saya tu memang saya tahu memang ada ni budak ni memang tak elok ni, tak boleh buat menantu ni, keluar malam apa semua. Ya, saya tahu. Tapi jangan buat lah, sebabnya saya tak nak korang pun jadi seperti mana yang macam saya jadi. Jadi mana yang buruk tu jangan ikut. So itulah pesanan daripada Atira. Kita punya penonton-penonton di segmen pun ada juga tau, budak-budak yang umur 17, 16, ada budak-budak yang masih duduk kat universiti kan. Jadi korang jangan fly nanti fly korang jumpa macam-macam. Nak fly boleh tapi nak fly boleh. Nak fly saya faham student tapi jangan terlalu berani sangat. Terlalu berani sangat pun tak boleh, terlalu takut pun tak boleh. Tapi pastikan dalam kelompok yang ramai. Jangan pergi jalan gelap lah. Biarlah kau lalu depan guard pun lalulah. Pandai dah tanggung. Kan? Dah pandai nak keluar, pandai tanggung. Sendiri makan, sendiri simpan lah. Betul. Okay. Alright guys. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa follow TikTok Atira. Nanti saya akan tinggalkan dia punya link di bahagian description. Dan kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada next coming episode. Assalamualaikum. Settle. Alhamdulillah. Sekejap ke? Berapa minit dia punya ni? Tapi lama juga rasanya.